اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan rahman, inayah, hidayah daripada Allah. Pada pagi ini kita dapat sama-sama beribadah dan memuji-muji Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah kita akan menyambung kitab terjemahan Al-Qaul At-Tam fil Ahkam Al-Ma'mum wal Imam. Tuan-tuan yang ada kitab tu boleh buka muka surat 72, nombor 111. Kata muallif pada masalah yang 111, imam tinggalkan tasyahud awal atau sujud tilawah. Tasyahud ni kerana ada syahadah dalam tu, dipanggil tasyahud, ataupun dipanggil tahiyat. Jika imam tinggalkan membaca tasyahud awal, maka makmum takhalluf untuk membaca tasyahud awal itu, sedangkan ia mengetahui haram hukumnya perbuatan itu, nescaya batallah sembahyangnya itu. Nya siapa? Nya makmum. Kita duduk sujud kedua pada rakaat yang kedua. Lepas pada sujud yang kedua tu nak bangun daripada sujud tu untuk duduk tahiyat awal. Tiba-tiba kita tengok imam tu berdiri dah. Kalau imam tu bangun tu dia tak sempurna lagi bangunnya, belum melebihi had rukuk. Had rukuk rukuk macam ni, dia bangun tu tak sampai had rukuk lagi. Dia bangun sikit je, kita pula mungkin bangun awal sikit. Angkat kepala awal sikit, kita tengok imam tu nak berdiri. Maka kita pun tegur, subhanallah, tegur. Imam masa tu boleh duduk semula. Tapi kalau imam sudah sampai had rukuk, daripada bawah tu turun naik atas sampai had rukuk ataupun lebih daripada itu, maka walaupun orang tegur subhanallah, imam tak boleh lagi untuk duduk semula. Jadi kalaulah berlaku begitu, kita angkat kepala kita daripada sujud, kita dapati imam berdiri tegak untuk rakaat yang ketiga, tinggal membaca tasyahud awal. Maka kita nak baca juga, sebab tasyahud awal tu sunat ab'ad, sunat yang besar. Maka sambil imam baca Fatihah, kita baca tahiyat awal. Hukum dia batal sembahyang. Batallah sembahyang kita kerana mengikut imam tu wajib. Perbuatan itu menyalahi imam tu haram hukum dia. Dan jika imam meninggalkan sujud tilawah dan makmum mengerjakannya, nescaya batallah sembahyangnya. Imam baca surah, contohnya Iqra, akhir surah wasjud waqtarib, ada sujud tilawah situ kan? Imam tak sujud, makmum sujud, Allahu Akbar sujud. Maka nescaya batallah sembahyangnya, sembahyang makmum. Bersalahan jika imam meninggalkan sujud sahwi dan makmum mengerjakannya, maka tidaklah batal sembahyangnya, kerana qudwah, yakni ikutan itu terputus dengan
salam imamnya. Dia kata jika imam meninggalkan sujud sahwi dan makmum mengerjakannya, nak buat juga sujud sahwi, maka tidak batas sembahyangnya, kerana qudwah ikutan itu terputus dalam salam imamnya. Yang ni kita bincang dah sebelum ni. Katakanlah imam tak baca doa qunut ataupun tak baca tahiyat awal. Bila lepas baca tahiyat akhir, imam sunat untuk sujud sahwi. Jadi bila tahiyat akhir itu imam terus bagi salam, dah lah tinggal qunut, dia tak sujud sahwi. Kita ni pula rasa rugi sangat. Rasa rugi, qunut tak baca, sujud pun tak buat. Imam sudah bagi salam, kita rasa nak buat. Boleh ke tidak? Boleh. Tapi dengan syarat pertama, walaupun imam bagi salam, kita kena tunggu seketika. Qadar bacaan surah Al-Ikhlas lebih kurang. Tunggu sekejap, baru kita bagi salam. Tunggu sekejap baru kita sujud sahwi. Ataupun cara yang kedua, imam bagi salam, kita niat mufaraqah dulu, baru kita sujud sahwi. Kerana ikutan kita dengan imam, ikutan kita dengan imam tidak terputus dengan salam imamnya. Maknanya bila imam bagi salam, kita ni imam bagi salam, kita nak terus sujud sahwi tak boleh. Sebab ikutan kita dengan imam tu masih lagi ada. Hubungan kita dengan imam tu masih lagi ada, melainkan berlalu waktu seketika. Waktu seketika ni ulama kata qadar lebih kurang suratul Ikhlas. Kejap je. Kalau kita tak nak niat mufaraqah lah, tunggu sekejap, baru kita sujud sahwi. Imam bagi salam, tunggu sekejap, baru kita sujud sahwi. Kalau kita tak nak tunggu seketika, imam bagi salam, kita niat mufaraqah dan kita pun sujud sahwi. Itu cara dia. Tapi kalau kita tak niat mufaraqah dulu, ataupun kita tak tinggal, tak menunggu pada surah Al-Ikhlas, maka boleh batal solat kita. Sebab imam tak buat, kita buat. Maka kita kena dua cara tadi. Pertama, tunggu seketika pada surah Al-Ikhlas lepas imam bagi salam. Ataupun yang kedua, tak nak tunggu, niat mufaraqah, lepas tu sujud sahwi. Kalau berlaku di tempat lain lah, tempat-tempat yang tidak baca doa qunut, tuan-tuan tak perlulah buat begitu. Kita meraihkan orang yang tidak baca doa qunut. Kita pergi semayang di Mekah ke, di mana, di India ke, di Pakistan ke, pergi jalan sana, dia tak baca doa qunut, dia tak sujud sahwi, tak perlu buat. Kita tak perlu buat. Kita hormat. Itu cara kita bermazhab. Begitu juga sebaliknya, orang yang tidak membaca doa qunut, dia jadi imam tempat orang yang ada doa qunut, lebih aula dia baca, lebih baik dia baca. Walaupun dia berpegang tidak membaca doa qunut. Tapi ada satu kumpulan, tuan-tuan, dia kata doa qunut tu bid'ah. Mazhab tidak kata, antara mazhab tak kata bid'ah. Ni kata hujah dia lebih kuat bahawa tak perlu buat. Mazhab ni kata hujah dia perlu buat. Tapi ada golongan buat tu bid'ah. Bila bid'ah dia kata sesat. Bila sesat masuk neraka. Itu bahaya tu. Kita raikan pendapat. Orang yang berhujah dalam mazhab kita ni, hujah baca doa qunut tu bukan hujah sendiri, tapi hujah daripada hadis.
daripada perbuatan Nabi SAW. Walaupun mazhab 3 itu tidak mengatakan sunat ab'ad macam mazhab Syafi'i, tapi bagi Imam Syafi'i, walaupun Nabi buat sekali pun, bagi dia itu adalah sunnah. Walaupun Nabi buat sekali je dalam seumur hidup dia, katakanlah Nabi buat sekali saja, itu adalah sunnah selama-lamanya. Maka sebab itu bagi Imam Syafi'i, kuat kita pada membaca doa kunut. Jadi kalau kita pegang begitu dalam bermazhab ni, kita tak bergaduh. Pergi tempat orang tak baca doa kunut, kita tak baca. Orang yang tak baca pergi tempat orang baca. Ada, saya pernah masa belajar dulu, saya solat di surau college lah. Yang imamnya orang, saya lupa dah, orang Arab gitulah, orang Arab. Dia tak baca doa kunut. Padahal dia mari tempat kita. Bila dia bagi salam, saya pun sujud sahwi. Saya sujud sahwi. Bila saya sujud sahwi, rupanya ada orang perhati saya. Lepas pada semayang, orang Arab tunggu di pintu. Umpama perbuatan kita ni salah, mau mengaji mana, dia tanya. Orang tengok, setara tu, dia dah lama hari tak ikut mazhab kita. Kita buat apa hak kita belajar, dia mari, tu perangai. Ada orang perangai macam tu. Jadi habis itu tentang masalah 100 belah. Ada sambung dia sikit lagi. Dan jika imam meninggalkan duduk istirahah. Duduk istirahah ni mana? Duduk masa nak dalam rakaat pertama, tak bangun rakaat kedua, duduk istirahah, sekejap je duduk. Duduk istirahah tu, hukum dia sunat. Duduk sekejap, bangun. Tidak kata kita tekan tu bangun macam nak melompat tak. Kita tekan ni, menekan ni, dalam sembahyang ni kita tekan ni, sunat. Dan tekan ni bukan dengan ni, bukan penumbuk. Tekan dengan tapak tangan ni, sunat kita tekan. Jadi bila kita duduk tu adalah sunat. Duduk istirahah dipanggil. Bila duduk istirahah, duduk berehat lah. Bila berehat bukan boleh berehat lama. Dan seketika saja duduk, sekejap, pada tamakninah, bangun. Jika imam meninggalkan duduk istirahah, imam daripada sujud tu dia bertungkak dengan tangan dia tekan dengan tangan dia, terus bangun. Tak duduk istirahah. Dan makmum mengerjakannya, makmum pula duduk istirahah. Tak biasa begitu. Maka tidaklah batal sembahyangnya, sembahyang makmum. Walaupun imam buat, makmum tak buat, itu sunat yang kecil. Sunat yang kecil yang tidak nampak celah pada sembahyang. Macam tahiyat tadi, imam tak baca, imam berdiri, kita tak baca. Nampak tercela dia dalam sembahyang. Ni imam duduk sekejap je, imam tak duduk, dia duduk sekejap je bangun. Tidak membatalkan sembahyang makmum. Dan jika mendahului imam dengan membaca surah, kemudian rukuk ia, maka makmum pun mulai ia membaca surah atau menghabiskannya dan mendapati ia akan imamnya di dalam rukuk. Dan berkata Syekh Abu Muhammad, maka sesungguhnya makmum ini telah melakukan kesilapan, kerana mengikut imam itu wajib dan membaca surah itu sunat hukumnya. Ini ramai juga kita. Katakanlah kita sembahyang asar, zuhur dan asar. Kita baca surah. Imam dah rukuk. Tapi kita nak habiskan juga. Contohnya kita baca wadduha. Imam baca alam nasyrah. Imam baca inna a'tayna. Imam habis dulu. Imam rukuk. Allahu akbar. Kita wadduha panjang lagi.
nak habiskan juga. Perbuatan itu taklah membatalkan, tetapi menyalahi sunnah. Sebab kita ni, imam tu untuk kita ikuti. Dan imam ni wajib. Hukum mengikut imam tu wajib. Dan membaca surah itu sunat. Ada satu lagi antara kesilapan kita. Doa di dalam sujud. Nabi kata, seorang hamba itu sangat dekat dengan Tuhannya ketika dalam keadaan sujud. Sujud pertama ke, sujud kedua ke, sujud rakaat pertama ke, rakaat kedua, ketiga ke, waktu tu dekatnya seorang hamba dengan Tuhannya. Dekat ni bukan dekat berjarak. Rasa kedekatan kita dengan Allah tu dengan sujud kita. Maka ketika itu digalakkan untuk kita ni berdoa. Dan biasa orang buat dalam doa, dalam sujud yang terakhir berdoa. Berdoa pula, berdoa kalau doa hak kita, bahasa kita tu, doa dalam hati sudahlah. Doa dalam hati. Cuma doa-doa yang maksur tu, yang Nabi baca tu, bolehlah kita baca. Jadi, bila kita berdoa tadi, imam dah bangun untuk baca tahiyat, tapi dia duduk berdoa lagi dalam sujud. Sama tak? Berdoa lagi. Dia berdoa imam at-tahiyat sampai asyhadu an la ilaha illallah, baru dia bangun. Itu perbuatan yang tak betul tu. Bahkan ada yang mengatakan boleh membatalkan solat. Sebab apa? Kita menyalahi imam sebanyak 3 rukun. Mana 3 rukun? Kita duduk sujud kan? Ini hak batal, hak yang kata batal lah. Bagi pandangan saya, bukan pandangan saya menerima pandangan yang tidak batal. Tapi pandangan yang batal, dia kata batalnya kerana dia tertinggal dengan imam 3 rukun. Dia duduk sujud tu, bila dia tertinggal 3 rukun, pertama imam duduk untuk tahiyat akhir, 1 rukun, duduk je. Imam membaca tahiyat akhir. Tahiyat ni, imam membaca tahiyat. Tahiyat ni sekurang-kurangnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Imam yang ketiga selawat. Kalaulah sampai imam baca selawat, kita duduk sujud lagi lama tu, boleh batal. 3 rukun tinggal. Jadi kalaulah lama sikit, okeylah. Tapi okey tu pun menyalahi sunnah. Sebab kita ni mengikut imam, bukan menyalahi imam. Habis bab pertama ni, alhamdulillah awalan wa akhiran, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala tamatlah sudah juzuk yang pertama dan kedua dari terjemahan kitab Qaulul Tam fi Ahkamil Ma'mum wal Imam ala madhab Imam Asy-Syafi'i yang telah dirumikan. Pada menyatakan masalah imam tidak dapat menanggung syak makmum dengan kelupaan, hanya yang imam dapat menanggung sujud sahwi juga. Itu penutup dia. Okay, kita tengok muka surat 74. Juzuk pertama tu habis dah. Bahagian kedua ataupun juzuk kedua. Masalah-masalah penting bagi makmum dan imam. Nombor 112. Imam tidak boleh menanggung raguan, ataupun kita tambah sikitlah, keraguan dan kelupaan makmum. Imam tidak boleh menanggung keraguan dan kelupaan makmum. Makmum menanggung kelupaan imam. Imam lupa tahiyat awal, imam sujud sahwi, makmum kena sujud sahwi juga. Aku tak lupa, imam lupa. Imam terlupa rakaat, imam sujud sahwi, aku tak lupa, imam lupa. Tapi makmum kena sujud sahwi juga, menanggung keraguan imam. Tetapi imam tidak menanggung keraguan makmum.
Imam tidak boleh menanggung keraguan atas syak makmum dan kelupaannya sama sekali. Dan hanya yang boleh ia menanggungnya keraguan dan kelupaannya makmum itu ialah sujud sahwinya dan bacaan Fatihah pada rakaat yang pertama bagi makmum yang masbuk, dan bacaan surah pada sembahyang jahar nyaring dan menyaringkan daripadanya dengan bacaan. Oleh yang demikian jika syak makmum adakah ia sembahyang 3 atau 4 rakaat, maka hendaklah ia ambil yang kurang, yakni 3 rakaat, dan wajib atasnya sempurnakan, tambahkan 1 rakaat lagi selepas salam imam. Kita baca semula. Imam tidak boleh menanggung keraguan, yakni syak makmum dan kelupaannya sama sekali. Dan hanya yang boleh ia menanggungnya keraguan dan kelupaannya makmum itu ialah sujud sahwinya dan bacaan Fatihah pada rakaat yang pertama bagi makmum yang masbuk. Imam ni menanggung. Imam menanggung kalau baca sujud sahwi, baca Al-Fatihah. Orang imam makmum masbuk, dia tak baca Fatihah sampai habis, imam tanggung. Itu tanggung makmum. Itu je. Dan bacaan surah pada sembahyang nyaring dan menyaringkan daripadanya dengan bacaan. Semuanya imam tanggung tu. Imam baca surah. Rakaat pertama, rakaat kedua, kita tak payah baca dah. Sebab imam menanggung dah. Tapi sembahyang yang perlahan, kita sunat baca dah surah. Lepas pada Al-Fatihah baca surah. Jadi dia kata, pada masalah tu saja yang imam tanggung. Masalah lain, jika makmum tu syak. Makmum ni syak, rakaat. Dia sembahyang, dia ikut imam dah. Tapi dia kata, betul ke imam ni? Rasa macam 2 baru. Ataupun betul ke imam ni? Rasa 3 ke 4 dah ni. Rasa 3 dah, dia 2 baru. Dia mari syak. Kita ni biasanya bila kita syak tu, kita buat macam mana? Kita syak. Betul imam lah, aku tak betul. Patutnya gitulah lah. Dah kita ikut imam, orang semua ikut imam, kita mari syak, rasa macam tak betul imam. Kita seorang je syak. Jadi bila kita seorang yang syak, kita boleh tak kita nak tegur imam? Boleh tak kita nak tegur imam? Subhanallah, kita rasa macam 2 baru. Tapi aku pun tak pasti juga. Tak boleh kita tegur. Kerana imam tidak menanggung keraguan kita. Ganggu tu kita tu. Kita ganggu sembahyang berjemaah tu. Kita seorang syak, kita pun kita dia tegur subhanallah, subhanallah. Orang lain subhanallah apa, imam pun subhanallah apa. Padahal kita syak. Sebab tu setengah orang tu, kalau imam salah pun dia takut nak tegur. Kata aku betul ke imam betul? Yang tu berlaku. Aku betul ke imam betul? Jadi sekarang ni orang yang nak tegur tu, biar dia betul-betul confirm. Pastikan betul imam salah rakaat. Subhanallah tegur. Tapi kalau kita mari lagi, aku rasa macam dia main gitu. Syak tu dia main gitu syak tu. Dia panggil syak. Aku rasa macam 2, rasa 3. Itu syak. Bila dia mari perasaan tu, jangan tegur imam. Kerana imam tidak menanggung keraguan kita. Tapi kalau kita masih lagi syak, aku rasa dia syak. Nak tegur tak boleh tadi. Sebab dia syak. Dia kena tambah rakaat. Dia kata, jika syak makmum, adakah ia makmum itu sembahyang 3 ataupun 4? Adakah ia imam, adakah ia imam itu sembahyang 3 atau 4? Maka hendaklah ia ambil yang kurang. Ia tu siapa pula tu? Ia makmum tu ambil yang kurang, yakni 3 rakaat,
dan wajib atasnya sempurnakan, yakni tambahkan 1 rakaat lagi selepas salam imam. Imam duduk tahiyat, dia kata, rasa baru 3. Imam duduk tahiyat, dia rasa baru 3. Tapi dia kena ikut imam. Dia syak. Maka bila imam bagi salam, tambah 1 lagi. Itu untuk orang syak. Tapi biasanya macam ni je. Kalau kita ni selalu syak, kita ikut imam je. Mari syak, aku rasa imam ni salah. Aku rasa imam ni baru, patutnya 2 baru, bukan 3. Kita ikut imam saja. Percaya pada imam kita. Buang syak tu, ikut imam. Patutnya begitu. Bukannya kita terikut dengan syak tu, sehingga kalau kita betul-betul syak tak boleh nak yakinkan diri kita dah, maka ketika itu wajib kita tambah 1 rakaat lagi. Sebab itu bila kita ni, kalau kita jadi imam, kita yakin makmum di belakang tu dia tegur kita, subhanallah, subhanallah, kita yakin Fatihah baca rakaat betul, kita buat belakang, maka kita tak perlu hiraukan teguran di belakang sana. Walaupun dengan jumlah yang ramai, subhanallah sini, subhanallah sini, walaupun jumlah yang ramai, kita yakin, kita sebagai imam, pegang kita. Sebab itu imam tidak menanggung keraguan makmum. Imam tidak menanggung keraguan makmum. Imam menanggung tadi dia kata, pada bacaan Fatihah, pada lupanya, pada sujud sahwinya. Tapi imam tak menanggung keraguan makmum. Ada soalan situ sebelum kita tamatkan. Yang seterusnya tu panjang sikit. Ada soalan? Tak ada. Jadi beda ni masalah. Okey, jadi apa ni? Yang perbincangan kita yang nombor 112 ni, maknanya kalau kita menjadi makmum, kita syak tentang sembahyang imam. Kita ikut imam, kita syak sembahyang imam, dan kita tak boleh nak yakinkan diri kita dah dengan syak yang kuatnya, maka kita kena tambah. Kalau kita syak sekalipun imam yakin, kita tak boleh tegur imam. Tak boleh nak tegur imam kerana kita akan merosakkan sembahyang imam. Imam dah okey dah, kita dah subhanallah, subhanallah. Sedangkan kita baru syak baru. Kita baru syak. Maka kita tambahlah. Kita syak tadi, kita tambah untuk diri kita sahaja. Orang lain yakin, biar yakin dengan imam. Kita saja syak, kita tambah kita. Jadi insya-Allah kita akan sambung semula pada masalah seterusnya. Makmum syak, adakah ia sujud sekali atau 2 kali? Ni macam-macam ni semayang. Kita duk ikut imam. Sujud dah kali kedua, dia kata dia pula syak. Rasa macam sekali baru sujud. Kita ni. Jadi perbincangan akan datangnya bagaimana kita nak buat jika makmum itu syak, sama ada dia sujud sekali ataupun 2 kali. Jadi itulah tuan-tuan, dalam kita solat ni banyak kita lupa, banyak kita terganggu fikiran kita, terganggu fikiran sehingga kita terlupa. Banyak gangguan daripada syaitan, gangguan daripada nafsu kita, gangguan daripada luar, lupa. Tuan, sebelum saya tamatkan, ada sahabat saya yang dia cerita. Dia belajar di Mesir, dia solat di Masjid Al-Azhar. Solat dia masbuk lah. Masbuk. Bayang maghrib ke isyak saya terlupa, dia cerita. Jadi bila dia semayang tu, dia rasa ada orang mengikut dia sebelah. Lepas tu dia pun
masa rukuk tu, mungkin rakaat pertama bagi dia lah. Masa rukuk tu dia perasan. Dia perasan dengan mata dia ni, nampak kopiah putih atas merah. Di Azhar ni, kalau pakai macam tu, mesti orang hafiz. Tak tahu dia perasan macam mana, dia kata, rupa-rupanya dia perasan itulah Syekhul Azhar. Syekh Azhar ikut dia. Sahabat saya ni, Syekh Azhar ikut dia. Rakaat yang kedua dia baca surah Kuliah. Tak habis. Syekh Azhar tegur. Siapa Syekh Azhar tegur? Kuliah ni tak habis. Padahal dia ustaz. Ngaji Mesir tak habis. Ini nak kata, lupa ni bukan sebab pertama dengan sebab gangguan fikiran kita. Kita ingat gangguan syaitan. Pengaruh luaran, benda luar ni. Orang yang kita hormat, kita sayang, lupa habis tengok. Duk mengajar ni tengok ada tok guru duduk belakang. Sudah. Tak boleh nak cakap, lupa. Mana lupa ni benda biasa. Biasa yang berlaku. Jadi mudah-mudahan sedikit perbincangan kita ni dapat memberi manfaat bagi kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa ala alihi. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal 'afwa. Wa sallallahu ala sayyidina walhamdulillah.